أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama untuk meneruskan lagi aktiviti harian kita, iaitu kuliah online kita di media sosial ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kebaikan, kefahaman kepada kita, serba sedikit perkongsian pada malam ini menjadi salah satu ibrah di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah kitab Al-Jawharul Mawhub Al-Munabbihatil Qulub yang membahaskan tentang kitab tasawuf. Apa yang saya nak petik dalam kitab tersebut, sebelum ini muqaddimah tuan-tuan. Apa yang saya nak petik, ada satu kalam para ulama yang mengatakan di dalam kitab tersebut, ketika seseorang manusia itu sudah mati dan dikebumikan, lalu manusia itu tinggal di liang lahat bersendirian, maka datang 4 api yang membelenggu manusia tersebut. Api yang pertama ini datang dan nak membakar manusia tersebut, tetapi terpadam kerana solatnya di atas muka bumi. Dan lalu api yang kedua datang untuk membakar manusia tersebut. Lalu manusia tersebut terselamat lagi disebabkan puasanya yang menyebabkan dia terselamat daripada api yang kedua. Api yang ketiga datang nak membakar dia. Lalu api tersebut terpadam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kesabaran manusia tersebut ketika di atas muka bumi. Ini situasi di dalam kubur tuan-tuan. Dan api yang keempat yang paling dahsyat datang. Bila api yang keempat yang paling dahsyat ini datang nak bakar manusia tersebut. Yang mana dahsyatnya api yang keempat ini, apabila datang sahaja api keempat, kalau manusia tidak ada ciri-ciri yang keempat ini, nescaya api yang ketiga ini semakin marak kembali. Hidup kembali api ketiga yang mati tadi. Apakah yang menyebabkan api yang keempat ini terpadam? Iaitu sedekah manusia tersebut di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah sedekah ini menjadi salah satu benda yang penting di dalam kehidupan. Sehingga kan Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, bila matinya seorang manusia tersebut, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara yang ini, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukaddimah kita. Sepentingnya kita menghindarkan diri kita daripada keempat-empat api di alam kubur nanti. Moga Allah menyelamatkan kita dan ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah kurniakan kesihatan kepada kita semua. Pada malam ini insya-Allah kita nak bawakan sambungan yang biasanya kita buat di surau tersebut. Mungkin di waktu PKP ini kita agak terbatas, dan Alhamdulillah kita ada media sosial yang boleh kita berkongsi. Suara saya jelas tuan-tuan? Baik, sambungan untuk tadabbur kita menggunakan rujukan tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua. Tuan-tuan kalau ada Al-Quran, buka surah Al-Isra, ayat yang kedua sehingga yang keempat. Surah Al-Isra ayat yang kedua sehingga ayat keempat. Kita nak bahas 2 ayat sahaja pada malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas perjumpaan kita di surau ini, kita mula dengan surah Al-Isra' pada ayat yang pertama. Satu ayat sahaja kita bahas minggu lepas. Mungkin pada minggu ini, bulan yang lepas, pada hari ini kita nak bahaskan ayat yang seterusnya. Ayat yang pertama menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Itu pun tak berapa lengkap sangat, tak sempat habis dek kekangan masa yang amat singkat bagi kita. Baik, pada malam ini kita nak cerita ujian musibah para nabi-nabi yang mana telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kaumnya sendiri. Nabi-nabi ini adalah daripada kaum Bani Israel. Baik, dan kita akan cerita sedikit tentang perkembangan kaum Bani Israel ini datang daripada mana. Silsilah dia ni datang daripada mana. Baik, sebelum itu kita nak bincang tentang ayat ni. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Seperti mana yang kita maklum, para nabi-nabi ini Allah utuskan mereka ini bersama kitabnya. Antaranya Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kitab Al-Quran. Kitab Zabur Nabi Daud. Maka para nabi ini telah diberikan kitab sebagai panduan kehidupan mereka. Maka dapat kepada Nabi Musa ini adalah kitab Taurat. Dan kami jadi akan dia hidayah bagi Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk jalan kepada mereka supaya mereka mengikuti panduan di dalam kitab tersebut menuju ke jalan-jalan yang benar. Baik. Bahawa jangan kamu ambil daripada lain aku itu perbuat wakil. Ini tuan-tuan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka di antara perjanjian para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah Allah Subhanahu wa taala suruh mereka ini betul-betul taat kepada kitab yang telah diberikan kepada mereka. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendek bahasanya, bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, maka Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ingat, sampai bila-bila pun kamu jangan pilih Tuhan melainkan aku sebagai Allah kamu. Jangan pilih sampai bila-bila pun, abadan abada. Jangan syirik kepada aku. Tak ada dah Tuhan lain melainkan aku ni. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada semua para nabi. Dan kami jadi akan dia hidayah bagi Bani Israel bahawa jangan kamu ambil daripada lain aku itu perbuat wakil. Ini tuan-tuan, dia bahasa lama sikit sebab kitab ini kitab lama. Maksud ayat yang kedua tu, baik, serta kerjaan kamu yang kamu lakukan kepadanya melainkan kepada aku jua. Ni tuan, bila diberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan para nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala pesan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kamu lakukan apa-apa sahaja pun buat kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Tuan-tuan, ada satu hadis yang menceritakan tentang 3 golongan yang mati pada akhirat kelak apabila mati dan dibangkitkan di akhirat kelak lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan ini mereka mati syahid. Satu golongan alim yang orang kuat berilmu, mengajar sini sana, jaga amalan, orang alim ibadah dia. Yang kedua qari, orang kuat mengaji Al-Quran. Yang ketiga orang kuat yang bersedekah. Tapi kerana dia buat semua itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil dia, Allah tanya betul ke amalan-amalan ini apa semua. Lalu dia pun cerita Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kadzabta, kamu berdusta kepada aku. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasan manusia tersebut. Maka disebabkan itulah dikatakan serta kamu lakukan apa sahaja sekalipun buat kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ikhlas. Kalau nak cerita buat ikhlas ni panjang tuan-tuan. Apa-apa kehidupan kita ini, pastikan kita dahulukan ikhlas. Walaupun hati kadang-kadang tak ikhlas,
Ada kalanya dia datang pada hati buat kerana terpaksa, tetapi kita kena letak di dalam hati supaya ikhlas tu kena ada sikit-sikit. Baik. Zurriyata man hamalna ma'anuh. Ayat yang ketiga. Allah kata apa? Hai anak cucu segala orang yang kami tanggung serta Nuh atas bahtera. Ni tuan-tuan. Zurriyata man hamalna ma'anuh. Hai anak cucu segala orang yang kami tanggung serta Nuh atas bahtera. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini ketika mana penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam, Idris, Nuh, kita duk nyanyi sekolah kecil-kecil dulu tuan-tuan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ketika mana penciptaan Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Nuh, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala, para ulama kata, melenyapkan semua manusia. Yang ada sahaja ketika di zaman Nabi Nuh itu ialah pengikut-pengikutnya yang menaiki dia, yang mengikut Nabi Nuh ni naik ke atas bahtera. Maka dari situlah Allah tenggelamkan dengan banjir yang besar. Lalu mereka pun mati dalam keadaan kekufuran. Lalu di situlah berkembang biak semula manusia ketika zaman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita macam tu. Maka Bani Israel ini datang daripada kelompok golongan selepas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan kemudiannya Nabi Ishak, Nabi Ismail. Jadi kita cerita lebih panjang. Baik. Siapakah Bani Israel ni tuan-tuan? Bani Israel ini di antaranya Allah selamat yang tadi dah. Di atas kapal bahtera Nabi Nuh. Bani maksudnya apa tuan-tuan? Bani ialah anak laki-laki. Banat anak perempuan. Maksud Israel ada dua maksud, kata para ulama. Satu diambil daripada perkataan asra yang bermakna berjalan malam. Sebab itulah di dalam ayat yang pertama yang kita bahaskan pada bulan yang lepas, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra, berjalan malam maksudnya. Dan satu lagi maksudnya adalah asir, yang bermaksud hamba ataupun tawanan Allah Subhanahu wa taala. Il itu mengikut bahasanya ialah bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maksud Israel ini diambil sempena daripada nama Nabi Yaqub yang suka berjalan pada waktu malam. Itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kelompok Bani Israel ini tuan-tuan, Allah specialkan mereka. Kalau tuan-tuan larat, cuba kira perkataan Israel di dalam Al-Quran ada berapa kali. Menurut para ulama, perkataan Bani Israel ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak pengulangan 41 kali. Allah sebut di dalam Al-Quran betapa specialnya mereka. Berapa tuan-tuan? 41 kali Allah Subhanahu wa taala specialkan mereka. Maka kelompok Bani Israel ini turun daripada Nabi Ibrahim, dan kemudiannya Nabi Ibrahim ada seorang isteri namanya Sarah. Bernikah lama dah tuan-tuan, nak kahwin lama, tunggu anak tak dapat anak. Lalu Sarah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim supaya mengahwinkan hamba suruhan dia ketika itu, hamba sahayanya ketika itu, namanya Hajar. Ni tuan-tuan. Ni kalau kisah-kisah yang lama saja nak flashback balik. Lalu Nabi Ibrahim pun, Sarah yang suruh Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Kenapa tuan-tuan? Kerana nakkan anak tu yang telah tunggu lama sangat tuan-tuan. Lalu Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Hajar. Allah Subhanahu wa taala mengaturkan satu kebaikan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi Ibrahim menghasil daripada perkahwinan Nabi Ibrahim dan Hajar, Allah kurniakan anak namanya Ismail. Ni tuan-tuan. Yang Allah cerita juga dalam Al-Quran. Hati seorang perempuan ni tuan-tuan, walaupun dia suruh berkahwin dengan lain, tetapi dalam keadaan masa yang sama, manusia dia ada sifat yang sangat-sangat jealous. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar dan juga Ismail, Nabi Ismail, pergi ke tanah yang kontang ketika itu di bumi Mekah. Manakala Sarah duduk di Palestin. Apabila sampainya di Mekah, tinggallah Sarah, Hajar dan juga Ismail, dan Nabi
Ibrahim balik semula ke tanah Syam yang dikenali sekarang ni sebagai tanah Palestin. Ni tuan-tuan. Setelah itu Allah kurniakan di umur yang lewat kepada Sarah seorang anak, namanya siapa tuan-tuan? Namanya Ishak. Ni tuan-tuan, Ishak namanya. Maka daripada keturunan Ishak ini, Nabi Ishak inilah ramainya para nabi di kalangan kaum Bani Israel. Tuan-tuan type dekat Google salsilah 25 nabi. Tuan-tuan tengok salsilah dia. Bermula daripada Nabi Ishak, dan kemudiannya Nabi Ishak ada nama seorang nabi ni, anak nabi ni Nabi Ishak namanya Yaqub. Maka daripada Yaqub inilah lahirnya 12 orang anak yang Allah cerita dalam surah Yusuf. Di antaranya ialah seorang nabi namanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ni tuan-tuan, cerita serba sedikit tentang bagaimana perkembangan kaum Bani Israel. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampai di bumi Palestin sekarang ni, ada satu daerah namanya Hebron. Kalau tanya orang Arab di Palestin, dia tak panggil Hebron, dia panggil Khalil. Khalil maksudnya apa dia? Nama tempat itu dipanggil Ibrahim Khalilullah. Nama tempat itu adalah Hebron kalau pernah sampai. Antaranya anak Nabi Yaqub ini ada di antaranya Allah cerita dalam surah Yusuf. Kita ambillah sikit-sikit tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala uji dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan Nabi Yaqub, yang mana dia mempunyai 12 orang anak. Nabi Yusuf ni antara yang bongsu. Tetapi pada masa yang sama, adik-beradik dia ni cukup dengki. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kasih sayang yang terlebih kepada Nabi Yusuf. Ni tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW ni kata, aku boleh adil dalam benda lain, tetapi dalam bab kasih dan sayang, macam kita lah tuan-tuan, kalau ada 5 orang anak, mungkin salah seorang daripada 5 tu kita terlebih kasih sayang. Itu yang tidak boleh kita nak lawan. Itu orang panggil apa? Kebiasaan normal bagi seorang manusia. Maka para adik-beradik dia yang 11 orang yang lain pun berpakat, nak jatuhkan Nabi Yusuf. Dengan cara macam mana? Dia kata kepada Nabi Yaqub bahawasanya nak ambil Nabi Yusuf ini, bawa pergi memburu, dan kemudiannya dia lempar Nabi Yusuf ini ke dalam telaga, dan kemudiannya diorang balik ke rumah Nabi Yaqub, tanya mana Yusuf. Kata adik-beradik dia yang lain, kata Nabi Yusuf ni dah mati, kena makan dengan segala. Padahal ada orang nak buang Nabi Yusuf. Sehingga kan dia orang kata, uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Seorang adik-beradik ni kata, jomlah kita bunuh je lah Yusuf ni. Kata seorang abang namanya Bunyamin ni, jangan bunuh, kesian dekat dia. Kita lempar sahaja dia di dalam telaga. Lalu Nabi Yusuf pun pembesar ditakdirkan Allah. Wa makaru wa makarallah, ni kata percaturan Allah Subhanahu wa taala sungguh hebat tuan-tuan. Apabila Nabi Yusuf duduk dalam telaga seorang-seorang, ingatkan tak selamat, rupanya Allah selamatkan Nabi Yusuf dengan cara macam mana tuan? Datanglah rombongan dagang daripada Mesir, berhenti nak rehat dekat tepi telaga nak ambil air. Itu tuan-tuan, tiba-tiba nampak Nabi Yusuf. Qala ya bushra hadha ghulam. Tuan, ni anak ni cantik ni, handsome ni. Dia kata macam tu dekat pembesar Mesir. Ambillah pembesar Mesir ni, bawa balik ke Mesir, pelihara apa semua dengan ujian yang cukup hebat. Sehingga kan buta mata Nabi Yaqub ini menahan kesedihan. Disangkakan anaknya ini mati kena makan dengan serigala. Sebenarnya tidak. Lalu dibesarkan Nabi Yusuf dan jadi pemerintah yang sampai jadi pemerintah Mesir. Adik-beradik dia ni tak kenal dah dia ni siapa. Dah lama tak jumpa ni tuan-tuan. Rupa pun habis berubah. Ambil baju Nabi Yusuf ni, dia bagi ke abang dia, adik-beradik dia, kata bawa balik, bawa kepada ayahmu. Ambil baju ni, baju Nabi Yusuf, ambil bau, dan kemudiannya sehingga kan menyembuhkan matanya yang telah buta, yang menangis akibat kehilangan adik-beradik. Ni tuan-tuan, nak katanya kehebatan percaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi di kalangan para kaum Bani Israel ini, kalau kita kira lah ni tuan-tuan, daripada Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang nabi dari kalangan kaum Bani Israel.
Tetapi bagaimana pengakhiran Bani Israel? Tetap tidak beriman. Ni tuan-tuan. Nak ceritanya apa? Manusia kalau dia tak beriman, main banyak mana pun lah Nabi pun, kalau dia berdegil dengan kepala dia tetap tidak akan beriman. Berbanding dengan Nabi melalui perkahwinan Nabi Ibrahim dan juga Hajar, dan dibesarkan anaknya Nabi Ismail di bumi Mekah. Dari situlah silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembang biak di bumi Makkahul Mukarramah yang kita dah pergi umrah haji, tuan-tuan. Sampaikan sebab itulah tuan-tuan, nak Bani Israel tak mau terima Nabi Muhammad. Salah satu faktornya ialah Nabi Muhammad ini bukan daripada kalangan Nabi dari kaum Bani Israel. Sebab syarat nak jadi Nabi adalah daripada Bani Israel, katanya Bani Israel. Sedangkan Allah tidak menjanjikan langsung kepada manusia syarat nak jadi Nabi ini daripada kaum Bani Israel. Apa masalah Bani Israel sehinggakan dia ni jahat ni, tuan-tuan? Kita ambil beberapa ibrah dan kisah yang berada dalam Al-Quran. Antaranya yang pertama, perangai Bani Israel ini ialah dia keras kepala. Keras kepala macam mana? Tuan-tuan cuba buka muka surat yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuan-tuan buka muka surat yang ke-8. Bagaimana Allah cerita di ayat yang ke bawah. Allah cerita, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika mana kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa ajak mereka beriman. Di zaman Nabi Musa ajak Bani Israel ini beriman. Lalu kata kaumnya kepada Nabi Musa, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Wahai Musa, kami tidak akan sesekati lan. Kalau bahasa Arab ini, kalau percakapan orang Arab dia kata lan, lam dan nun bermakna itu adalah sumpah. Lan muabbad dipanggil abadan abada. Kami tidak akan melanggar sumpah itu sampai bila-bila. Lalu kaumnya kata apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami ini sumpah tidak akan beriman kepada Bani Israel sehingga kan kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahrah, secara terang-terangan. Jahat ni tuan-tuan, degil keras kepala Bani Israel. Kita pun takkanlah kita nak mula, orang kata nak mula jadi soleh ataupun baik lepas tengok Allah Subhanahu wa taala macam permintaan Bani Israel. Maknanya apa? Bani Israel minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa minta kepada Allah menunjukkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu perangai Bani Israel yang keras kepala. Hatta narallaha jarah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala turun cash azab kepada Bani Israel ketika itu. Apa dia, tuan-tuan? Sa'iqah, yakni satu kilat petir yang menyambar mereka yang minta benda pelik-pelik kepada Nabi Musa. Ketika itu Allah turun cash kepada mereka, mati bergelimpangan. Wa antum tanzurun. Sedangkan yang lain tak kena petir tu, tuan-tuan, melihat. Orang lain yang tengok keadaan tu, dia lihat, dia tak kena petir. Tapi bagaimana yang tengok petir tu, tuan-tuan? Tetap tidak beriman. Ni tuan-tuan nak kata keras kepala mereka. Tuan-tuan ingat, dia nak heran sangat dengan perjanjian yang dilakukan dengan Bani Israel terhadap tanah-tanah Baitul Maqdis, tanah Palestin sekarang. Tak, tuan-tuan. Yang itu yang benda kecil. Yang dia tengok dah azab yang menimpa kepada kaum Bani Israel yang lain. Allah kata wa antum tanzurun, yang lain melihat, tetap tidak beriman. Ini tuan-tuan. Yang kedua, masalah Bani Israel ini ialah dia banyak soal. Orang kata banyak songeh. Banyak songeh. Yang mana Allah cerita dalam muka surat yang ke-10. Tuan-tuan buka Al-Quran muka surat yang ke-10. Tuan-tuan tengok, baca Al-Quran, kita tengok maknanya. Allah cerita bagaimana ada satu kes pembunuhan yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Kes pembunuhan tersebut sehingga kan dua puak ini berbala, saling tuduh-menuduh, kata aku yang bunuh, kau bunuh. Last sekali ada orang cari jalan penyelesaian macam mana, tuan-tuan. Dia orang kata sekarang macam ni kita pergi panggil Musa. Dia orang pandai pula, tuan-tuan. Waktu bermasalah macam ni dia cari Nabi Musa. Macam manusia sekarang lah. Bukan main duduk rumah, duduk maki hamun, AJK masjid. Tapi bila ada masalah kematian ke apa ke,
Ni dia cari juga JK Masjid yang uruskan. Ni tuan-tuan. Lebih kurang macam tu lah. Nah, lalu kes pembunuhan tersebut dia pun panggil Nabi Musa supaya datang untuk selesaikan. Nah, suruh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kaum Bani Israel. Nah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kata kepada kaumnya, dia kata innallaha ya'murukum an tadhbahu bihi baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu kalau nak selesai masalah ini, kamu ambil seekor baqarah, seekor lembu betina, dan kamu sembelih dia. Tadbahu bihi baqarah. Nah, sembelih lembu tersebut. Nah, lalu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata qalu du'u lana wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu bihi baqarah. Lalu mereka jawab apa bila Nabi Musa kata macam tu kepada mereka? Mereka jawab, qalu atattakhiduna huzwa. Hai Musa, engkau nak main-main ke? Dia kata macam tu kat Nabi Musa. Atattakhiduna huzwa? Adakah engkau ni loya buruk? Dia kata macam tu kat Nabi Musa. Sebab apa tuan-tuan? Bani Israel marah bila Nabi Musa suruh sembelih seekor lembu betina, sebab mereka menyembah berhala daripada patung yang dibuat sebagai seekor lembu. Mana kata dia orang tak sanggup lah nak sembelih Tuhan mereka. Tapi nak selesaikan masalah ni mereka sanggup. Banyak songeh yang mereka apabila qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa kata, kau jangan tuduh aku main-main lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi bodoh macam apa. Lebih kurang macam tu cerita dia. Lalu bila Allah suruh, mereka tak buat, sedangkan mereka nak selesaikan masalah tu. Lalu mereka datang keesokan harinya kepada Nabi Musa. Dia tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Keesokannya mereka datang kepada Nabi Musa dan dia kata, ya Nabi, wahai Musa, macam mana ni kau suruh aku sembelih, tapi aku tak tahu detail nak sembelih tu macam mana. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah, Allah kata, yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Sembelihlah, cari unta lembu tersebut tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan. Ni Allah dah mula dah start syarat. Sebab apa? Mereka panggil songeh. Keesokannya mereka tak buat lagi, tak sembelih lagi, tak selesai lagi masalah bunuh tadi. Datang pula kepada Nabi Musa, kemudian tanya balik, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Wahai Musa, lembu ni macam mana ni tak selesai lagi? Dia kata macam tu. Orang dah suruh sembelih dah. Tapi dia tak sembelih lagi. Kemudian dia kata, macam mana ni kami samar-samar lagi ni? Nabi Musa jawab, carilah, Allah pesan kepada Nabi Musa, cari lembu yang berwarna kuning kekuningan. Susahlah nak cari, makin ketat dah syarat. Daripada awal tadi suruh sembelih je. Maka kata para ulama, kalau mereka sembelih, ambil daripada mana-mana bahagian dan pukul orang mati tersebut ketika itu, selesai masalah. Mereka mencari jalan yang sulit, banyak songeh, orang banyak soalan. Kita kadang-kadang buat kerja dengan orang banyak soalan ni, kita pening. Tu bahasa Kedahnya tuan-tuan. Lalu dia orang balik, ingatkan selesai tak lagi, esok datang lagi, panjang ceritanya. Ditanya pula kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina. Kami samar-samar lagi, kami tak nak buat apa lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Apakah jawapan Nabi Musa selepas tu? Nabi Musa kata, Allah pesan kepada kamu ni, cari lembu yang tidak pernah dibuat sebagai
bajak sawah. Ni jangan cari lembu macam tu. Nah, baqaratul la dalulun tusirul ard wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha, dan lembu ni tidak ada belang-belang di tempuk-tempuk di badan dia. Jadi susah, makin susah. Al-ana jita bil haq, jawapan Bani Israel. Baru terang macam ni rupanya. Ni panggil Bani Israel pelik. Maka Allah kata fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melakukan. Nak kata banyak songeh, kita pun serabut kepala dah. Ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel ini sungguh special. Allah berikan kepada mereka, minta apa-apa kadang-kadang Allah tunaikan secara cash. Antaranya Allah rakamkan di dalam Al-Quran, mereka pernah minta hidangan daripada syurga, lalu Allah berikan kepada mereka, tuan-tuan. Ada. Kalau sekarang cuba kita minta hidangan daripada syurga, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Sebab apa? Syurga ni dia sungguh mahal bagi orang mukmin. Tapi Bani Israel dia cabar macam tu. Lalu Allah turunkan al-manna was-salwa, satu manisan manna, manisan daripada syurga, as-salwa yang bermaksud seekor burung puyuh daripada syurga. Tapi mereka tak beriman juga. Ni tuan-tuan nak kata degil kepala batu, tuan-tuan. Ini nak kata ni cerita ni, konklusinya apa? Ramai nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Zurriyatan man hamalna ma'anu. Kita kembali balik kepada kitab, kepada teks tadi. Zurriyatan man hamalna ma'anu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di atas kapal bahtera. Yang mana Allah rakamkan dalam juzuk 12 bagaimana keadaan ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah padang pasir, suruh pahat bahtera. Semua orang kampung dia kata, gila Nuh ni, gila Nabi Nuh ni, nak buat bahtera atas padang pasir. Mana ada air, mana ada air terjun. Seorang demi seorang datang mengejek Nabi Nuh, tidak berhenti, tuan-tuan. Nak kata, tapi Nabi Nuh ini bila Allah suruh saja, dia sami'na wa ata'na, dia dengar, dia taat apa yang Allah suruh. Macam kita juga, tuan-tuan, solat, baca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh, sami'na wa ata'na, jangan duk petikai, buat sahaja. Buat sahaja, ganjaran Allah beri. Maka Nabi Nuh buat pahat-pahat, jadilah bahtera. Siapakah musuh Nabi Nuh? Iaitu anak dan isterinya sendiri. Allah rakamkan dalam juzuk 12, tuan-tuan jari. Muka surat tu, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Allah cerita bagaimana keadaan Nabi Nuh ketika itu. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Air tengah naik, bahtera dah mula dah berada, Nabi Nuh sudah berumula dan beberapa manusia yang pengikutnya ni duduk di atas bahtera tu. Nabi Nuh cari anak yang menjadi musuh dia, isteri yang menjadi musuhnya. Sayangnya Nabi Nuh, walaupun mereka adalah musuh Nabi Nuh, duduk di atas bukit. Kata anaknya ni duduk di atas bukit. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana. Lalu Nabi Nuh pun panggil lah isteri dan juga anak dia yang duduk atas bukit. Dia kata, mari anakku, wahai isteriku yang ku sayang, naik ke atas bahtera nescaya kamu selamat. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Duduk dengan aku, jangan duduk dengan orang kafir. Lalu jawapan apakah yang keluar daripada mulut anak dan isterinya? Kata anak dan isteri, wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhan ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni ilal minal ma'. Dia kata, kami duduk atas kapal, jangan risaulah, hang pergilah dengan kapal hang, kami duduk atas bukit ni dah selamat. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh AS, pada hari ini, banjir pada hari ini tidak akan menyelamatkan kamu. Kamu naiklah ke atas kapal ini, Allah akan selamatkan kamu, orang yang berada di atas kapal bersamaku. Jadi anak dan isterinya itu terus tetap berdegil, tak nak naik ke atas kapal. Lalu mereka tenggelam dalam banjir yang besar tu. Ini tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ayat yang Allah ceritakan. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Hendaklah kamu rasa syukur kepada Allah dengan taat kepadanya seperti Nuh. Ini yang kita cerita tadi. Nabi Nuh sangat taat. Innahu kana 'abdan syakura. Bahwasa Nabi Nuh itu ia hamba kami yang banyak bersyukur bagi kami pada segala kelakuannya. Ini tuan-tuan.
Allah Subhanahu wa taala iktiraf Nabi Nuh ni sebagai seorang yang banyak innahu kana 'abdan syakura, yang cukup banyak bahasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat terakhir tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan habis. 8:42 dah masuk insya-Allah, sikit lagi dah. Kita habiskan satu ayat lagi. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami wahyu kepada Bani Israel itu, kami beri ketahui pada dalam kitab Taurat, lagi berbuat fasid, yakni kerosakan kamu pada bumi Syam ini sebanyak 2 kali. Maksudnya apa tuan-tuan? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala dah kata dah Bani Israel ni memang perancurkan nabi-nabi, perancurkan umat dia sendiri. Lepas pada tu buat lagi tuan-tuan, marratain, 2 kali, latufsidunna fil ardi marratain, 2 kali buat kerosakan lagi. Apakah makna marratain? Maksud kedua, 2 kali yang dilakukan oleh Bani Israel ini, kata para ulama di dalam kitab tafsir, salah yang besar yang dilakukan oleh Bani Israel ini 2 kali. Yang pertama sekali, setelah dia bunuh Nabi Zakaria. Ni tuan-tuan, dia bunuh Nabi Zakaria. Anak Nabi Zakaria itu ialah seorang Nabi juga, namanya Nabi Yahya. Tuan-tuan tengok dalam silsilah itu. Tuan-tuan, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ayah, dikejar oleh kaum Bani Israel. Dan kemudiannya Nabi Zakaria cari sebuah pokok. Kata dalam kitab tafsir menceritakan Nabi Zakaria cari bersembunyi di dalam sebuah pokok. Dan kemudian mereka dapat jumpa. Dia orang buat macam mana kat Nabi Zakaria? Dia orang gergaji pokok tu tuan-tuan. Gergaji pokok tu. Maka sampai dekat sini Nabi Zakaria mengeluh kesakitan ketika itu tuan-tuan. Sakitnya kena gergaji. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria ketika itu, wahai Zakaria, sekiranya aku dengar suara kau mengeluh makin kuat, nescaya aku akan balikkan kaum Bani Israel ini kepada yang kau tengok. Kata Nabi Zakaria, jangan ya Allah, ini adalah kaumku yang aku sayang. Ni tuan-tuan, Nabi ini sifat dia kasih sayang yang cukup tinggi kepada kaum-kaumnya. Sampai ke tahap macam tu dia bunuh marratain latufsidunna fil ardi marratain. Maknanya kedua kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Yang pertama tadi, dia bunuh Nabi Zakaria, dan yang kedua dia bunuh pula anak Nabi Zakaria ini, Nabi Yahya. Cerita tentang siapa yang bunuh ni, cerita pun nanti kita cerita. Hadis yang diceritakan ini adalah hadis yang marfu' sanadnya. Dia terputus di antara dengan sahabat, dan juga terus daripada sahabat dia skip sahabat kepada Nabi. Dan kemudiannya Allah turunkan bala kepada mereka yang membunuh Nabi Zakaria dan kaum Bani Israel ketika itu. Macam mana tuan-tuan? Cerita tentang kedatangan seorang raja yang jahat yang telah menyeksa mereka. Kan Bani Israel kan dia jumpa dah sebelum ni dengan Fir'aun. Dia jumpa dengan Fir'aun. Allah tenggelamkan dalam laut. Kemudian dia bunuh Nabi Zakaria. Allah datangkan seorang raja yang jahat. Allah cerita juga dalam Al-Quran, muka surat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 41. Tuan-tuan try buka tengok. Nama raja tu siapa tuan-tuan? Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Allah cerita dalam Al-Quran. Ketika datangnya seorang raja namanya Raja Talut, lawannya ialah Jalut. Dan ketika itu muncul Nabi Daud yang telah menyelamatkan Bani Israel. Tetapi tetap juga mereka tidak beriman. Nikah kepala betul ini tuan-tuan. Kalau ada depan kita ni, boleh makan sepak lah katanya. Sampai tahap macam tu. Baik. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan lagi kamu berbuat zalim akan sebagai zalim yang besar-besar. Zalim yang cukup besar yang Allah takkan ampun dah Bani Israel ni sampai bila-bila. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam ini dan kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, apa dia? Yang pertama sekali, kita teladani sifat para nabi, memperjuangkan dakwah, nak mengagungkan agama Islam. Bagaimana perjuangan mereka? Lalu cuba kita tanya diri kita sendiri, bagaimanakah perjuangan kita untuk bukan nak mengabaikan kehidupan kita, sampai mengabaikan kehidupan kita, nak sebarluaskan Islam, tak. Tapi apakah pengorbanan yang setakat ini yang kita lakukan kepada agama Islam?
Antaranya apa tuan-tuan, kalaulah kita ni seorang yang boleh mencuci rumah Allah, itu adalah satu pertolongan, keikhlasan untuk menegakkan syiar Islam juga, walaupun nampak kecil. Mencuci rumah Allah, siap masjid ke siapa ke, tapi di sebalik kelakuan perbuatan yang dilakukan itu adalah satu kebaikan yang cukup besar. Cuba kita jangan menuding jari kepada orang lain. Kita tanya diri kita, sebesar manakah pengorbanan kita kepada agama? Adakah kita menjadi kaum Bani Israel yang keras kepala? Adakah kita menjadi kaum yang sering mempersoalkan agama-agama Islam? Ini tuan-tuan, itu yang kita kena tanya dalam diri kita. InsyaAllah moga-moga perkongsian ini bermanfaat kepada kita, dan moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat Bani Israel. Moga-moga kita jadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai perkongsian pada malam ini memohon maaf sekiranya ada kekurangan. Ada yang tak faham boleh insya-Allah tanya, insya-Allah kita jawab. Kalau tak boleh jawab, kita jawab lain kali tuan-tuan. Saya pun sama juga, bukannya saya pandai semua tuan-tuan. Kita sama-sama berkongsi ilmu sekurang-kurangnya. Ini adalah satu usaha untuk kita menghadap Allah nanti, kurang-kurang kita boleh jawab apa-apa soalan. Yang itu tuan-tuan. Nah, apa yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah, yang dhaif itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih di atas tontonan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak kenal, tetapi insya-Allah hanya kenal di alam maya, sama-sama kita mendoakan kebaikan. Moga Allah kurniakan kesihatan pada musim-musim begini. Jaga kesihatan. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.